Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung kitab kita ni, kitab Sabil al-Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam bab menyentuh Quran, perkara-perkara yang dilarang lah apabila bila berhadas kecil, tidak ada semaya atau berhadas kecil. Okey, dan demikian lagi kita sama kitab kita ni muka surat 104 nah. Dan demikian lagi haram menjadikan barang yang tersurat atasnya Quran akan wiqayah, bagi keras kitab, atau wiqayah bagi barang yang tersurat atasnya Quran. Inilah diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tufah. Okey, apa maksudnya? Okey, gini lah. Inilah dikuatkan oleh Ibn Hajar dalam kita gini maksudnya. Kita baca dulu lah. Kita baca dulu, lepas ni kita syarah. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah kerana mengikut fatwa waliknya, ayah dia lah, bahawasanya tiada haram menjadikan kertas yang tersurat umpama bismillah akan wiqayah bagi keras atau barang sebagainya lah. Wah. Dan makruh membakar kayu yang tersurat atasnya Quran, melainkan jika diqasad, diniatkan dengan membakar itu akan memelihara akan maka tiadalah makruh membakar dia, seperti fi'il perbuatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu adalah ia membakar beberapa mushaf kerana qasad tujuannya memeliharakannya, tetapi membasuh terutama daripada membakar, dan haram mencari-cari kertas yang tersurat atas Quran dengan tiada kerana hajat memeliharakan dia, dan kalau jatuh ia ke bumi haram mengingkat dia daripada bumi. Okey, lepas ni dah kita syarah sikit lagi dah. Dan haram mengunjurkan kaki pada mushaf kerana kelakuan itu menunjukkan atas menghinakan dia, dan harus bagi orang yang berhadas menyurat Quran jika tiada disentuh ia dengan dia dah. Okay, gini dah. Demikian juga haram menginjak atau melangkahi suatu tertulis ayat Quran. Jadi nak lakah kau tijak kau tak boleh lah. Ataupun ada nama Allah, khabar ke apa, kalau ada nama Allah tak boleh kita lakah dah. Buku-buku tak boleh kita lakah. Haram menaruh dinar atau dirham pada kertas yang tertulis di atasnya basmalah. Haram membuat sesuatu yang tertulis ayat Quran untuk memperkeras kulit kitab. Jadi kita kadang balut. Pak balut dia kata dah. Balut kitab ke apa guna ayat Quran, jadi kita hormat Quran lah. Ataupun buku sesuatu. Biasa orang kata buku makanan dia kedai-kedai. Buku makanan, buku guna sok khabar tak apalah. Tapi kalau buku makanan guna kitab-kitab ke, ada ayat Quran ke, menghina Quran lah, tak molek dah. Inilah dikuatkan oleh Ibn Hajar. Jadi bukan tak molek sajalah sampai tahap haram lah. Inilah dikuatkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tufah. Tetapi Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, sesuai dengan fatwa ayahnya, bahawa tidak haram menjadi kertas yang tertulis basmalah menjadi pengeras kulit kitab atau sebagainya. Jadi mengikut Syekh Ramli ni biasalah. Syekh Ramli ni sentiasa bertentangan dengan Ibn Hajar Al-Hatami dah. Syekh Ramli kitab ni Nihatul Muntash, syarah bagi Minhajul Talibin Imam Nawawi. Syekh Ibn Hajar Al-Hatami pun kitabnya Tufatul Muhtash, syarah bagi Minhajul Talibin. Tapi banyak pendapat dia mampu bercanggah lah. Dalam bab ni dia kata tak haram kalau kira tidak menunjukkan kehinaan pada ayat Quran kalau balik buku dengan ada tulisan ayat Quran. Tapi dia tak ceritalah hak balut makanan dia, bagi kita balut makanan tak boleh hina lah. Pasal kita akan tuhut dia tu sapuh dah. Lepas kita makan buku nasi, buku gapo, kalau suka khabar gapo kalau ada ayat Quran kan tak boleh lah. Pasal kita akan konyok-konyok dia masuk dalam tuhut dia tu sapuh dah. Makruh membakar kayu yang tertulis di atasnya, di atas kayu tersebut ayat Quran, terkecuali jika dimaksudkan dalam membakarnya untuk memeliharanya. Bakar ada juga masuk untuk pelihara dah. Bukan bakar ni maksudnya untuk hina saja dah, ada juga untuk pelihara dah. Jadi timbul macam tadi lah dah. Balut kitab lain ke atau buat perkara lain, kalau tidak bermaksud untuk hina Quran, tidaklah kita kata makruh, tidak kata hina lah dah. Jadi kalau
kayu ada tulisan ayat Quran atasnya tu, makruh bakar dia kecuali untuk pelihara dia daripada dihina ayat Quran tersebut dah. Maka tidak makruh membakarnya seperti diperbuatkan oleh Sayyidina Uthman yang menyuruh membakar beberapa mushaf Al-Quran itu dengan tujuan memeliharanya. Jadi Sayyidina Uthman ni zaman dia dulu ada khilaf di zaman sahabat ni, Sayyidina Uthman tu. Ada perbezaan bacaan menyebabkan berlaku khilaf, jadi balas jugalah untuk mengelak keperbalahan umat Islam ni. Uthman kupu Quran. Semua Quran lain dia suruh kupu. Yang ada perbezaan sikit banyak kupu-kupu bakar dah. Dia pun suruh tulis sahabat-sahabat besar ni. Tulis molek comel biar sistematik. Dan baris pun ada baris. Ada kata baris zaman halas tak betul. Zaman tu ada dah. Zaman Uthman pun ada dah. Baris pun biar betul. Bacaan tidak berbeza. Barulah disebarkan ke seluruh dunia Islam. Dan dia suruh salin dengan cetakan hot tu. Cetakan lain semua ikut-ikut bakar habis dah. Tu zaman Uthman dah. Baris ni ada dah. Baris ni ada dah. Kena faham baris ni bukan zaman halas. Biyusu as-Saqafi tu dah. Sebenarnya zaman Uthman pun dia ada dah baris. Di zaman Nabi pun ada dah. Cumanya banyak sikit dah. Tanda-tanda Quran ni memang ada sikit perkembangan dah. Ada tasdik, ada gapo. Tapi secara asasnya bukanlah baru sebenarnya zaman Uthman pun ada dah. Mushaf kenapa dipanggil Mushaf Uthman ni dah? Sebab ni memang mushaf tu begitulah susunan dia dah. Bahkan banyak dah perkara itu berlaku di zaman Uthman lagi. Tanda-tanda Quran tu banyak dah berlaku dah. Cuma ada sikit-sikit lah tambahan lain tu dah. Tapi baris tu sebenarnya ada dah. Peringkat awal lagi dah. Bahkan baris Quran ni berlaku pada zaman jahiliah lagi ada dah baris dah. Baris bahasa Arab ni ada dah. Bukan disuruh dicipta oleh Halas yang kata titik pun zaman Halas yang baris zaman Halas. Halas pula bukan Halas, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dah. Hajjaj ni dari sejarah dia kata kau zalim pun dah. Jadi hina lah Quran kita apa? So kononnya dipelopori baris dengan titik ni oleh zaman Hajjaj tak betul lah tu dah. Tetapi membasuh menghilangkan tulisan lebih baik daripada membakar. Kalau boleh hacur tulisan tu dengan guna air lah, basuh dah. Payuh lah, ada payuh lah kita kira dah. Dan menyobek-nyobek mencari-cari ke kertas yang tertulis di atasnya ayat Quran tanpa diperlukan untuk memeliharanya adalah makruh juga dah. Kalau hina jadi haram lah. Dan jika Al-Quran jatuh ke lantai, haram membiarkannya tanpa memungutnya. Kalau jatuh atas lantai, kita tak kutip Quran buat naik atas, maksudnya benda tu termasuk menghina ke Quran jugalah. Dah. Adakah siapa haram ataupun makruh ataupun haram ataupun kafir? Biasanya setengah pak kita ni bicara kafir lah sebenarnya. Sebenarnya tengok kadek lah tidak siapa tak kafir dah tok Quran bawah ni. Haram lah asalnya nah. Haram meletakkan kaki di atas Quran. Bukan tak kaki kita tengok tadi melunjukkan kaki ke atas mengunjuk kaki dah. Kaki tu Allah dekat dengan Quran dah. Ngadak ke Quran kaki kita tu kita belunjuk kaki ke mengadap Quran dah. Haram juga dah. Kerana cara yang seperti itu menunjukkan penghinaan terhadap Quran dan boleh orang yang berhadas. Okey, habis kat tu dah. Dan boleh orang berhadas menulis Quran kalau tidak sampai menyentuhnya. Ni sentuh Quran tak boleh, tulis Quran boleh pula kata sentuh dah. Ni pendapat lah mazhab kita dah. Tidak wajib bagi wali. Dah habis tu kita cara. Okey, syahadana tiada wajib atas wali atau muallim atau guru lah menegahkan kanak-kanak yang memayis lagi yang berhadas atau yang junub daripada mengangkat atau menyentuh mushaf kerana hajat belajar dan membelajarlah mendaras dan membawa kepada tempat pengajian dan membawa kepada guru yang mengajar dia supaya cara ini akan dia kerana bahawasanya membawa tu atas mengangkali suci daripada hadas besar masyaqqah atasnya tetapi sunat baginya menegah dia daripada yang demikian itu demikian disebutkan oleh Syekh Islam iaitu Syekh Zakaria Islam dah dalam syarah Rad tu Asnama Talib dah. Maka jika ada mengangkat ia atau menyentuh itu tiada kerana hajat yang tersebut itu hanya adalah ia kerana gharat yang lain, tujuan yang lain atau tiada kerana suatu gharat maka iaitu wajib menegah dia daripadanya. Okey, lepas tu dia kata dah, tiada wajib bagi wali atau guru mencegah anak-anak yang memayis. Anak arti cuma cuci dah, umur 7 tahun lah lebih kurang kita kata ni 7 tahun tu.
bolehlah semaya dah, dia tahu gapo cuma cuti dah. Yang berhadas ataupun junub. Peliklah junub budak kecil, mana hati junub dah. Tapi ada dah kita sebut junub dah. Memayis dah. Membawa Quran yang menyentuh Quran dan menyentuh Quran kerana keperluan belajar atau mengulai-ngulai bacaan. Jadi budak kecil ni, kalaulah dia ni budak kecil ni, dia bukan jaga senang semaya maulid dah. Kadang ketuk, kadang koksi, kecing koksi, kau berok ke apa dah. Jadi dia tak ada dia ambil semaya, dia pergi Quran dah. Jadi budak memayis ni dimaafkan lah. Jadi dia tidak wajib lah kita suruh. Kata orang kena ambil semaya budak kecil ni. Tak wajib lah. Kenapa? Kerana keperluan belajar. Ataupun untuk mengulai bacaan. Itu lebih penting daripada dia nak jaga suci air semaya budak kecil. Okay? Dia bukan taklif syarak, bukan dosa pun budak kecil ni. Membawanya ke tempat belajar. Tak ambil semaya bawa Quran dah. Junjung ke bawa Quran dah budak kecil. Nak pergi tempat ngaji Quran dah. Tak ada ambil semaya Quran dah boleh lah. Jadi kira tidaklah kita nak marah. Kalau kita nak kata wajib kau bagi tok guru marah kepada murid tak ambil semaya budak kecil ni, tak wajib dah. Membawanya ke tempat guru yang mengajarnya kerana akan memberatkan mereka. Kalau selalu dalam keadaan suci, budak kecil ni payahlah dah. Kalau tua apa payah, budak kecil lah gila payah kita nak didik dia, nak ajar dia mesti ambil semaya sama dia, payah bagi budak dah. Dan mencegah dari berbuat demikian itu payahlah, tidak wajib dah. Demikianlah diterangkan oleh Syekhul Islam dalam Syarh Rada. Syekhul Islam ni siapa dia? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Pengarah pada Radut Talib ni. Apa tu syarah dia? Syarh Radut Talib tu ialah Asnal Matalib lah. Dah. Kitab tu lah. Dalam mazhab kita, Syekhul Islam ni Syekh Zakaria Al-Ansari lah. Dalam mazhab Ambali terkenal Syekhul Islam tu Ibn Taymiyah lah dah. Ada kontroversi tu lah. Tapi hak ni Syekhul Zakaria Al-Ansari dah. Dulu ngaji kat siapa-siapa tak belajar habis kitab Masnal Matalib tu. Tak usah ngaku mazhab Syafi'i lah. Ustaz kita ni, ustaz kita pun tak ngaji dah. Nak gan dah. Galik-galik ngaku mazhab Syafi'i. Tak apalah, gitu nak bagi dah. Okey, kalau mengangkat atau menyentuh itu, okey, sekat tu dulu. Ada lagi dah. Kalau mengangkat atau menyentuh itu tidak diperlukan sebagaimana diterangkan di atas, hanya kerana ada tujuan lain atau tidak ada tujuan sama sekali, maka wajib mencegahnya. Juga wajib mencegahnya kalau anak itu belum memayis agar terpelihara Al-Quran dari koyak. Kalau bukan nak belajar dah, nak main Quran dah. Budak kecil dah. Nak main dan dia cari rabuk Quran dah. Jadi nak main kat situ, kita wajib cegahnya. Tak hormat Quran lah. Tapi kalau kes nak ngaji, dimaafkan lah. Tak ada ambil semaya pun kerana keperluan belajar ni sangat-sangat penting nak belajar Quran. Di samping itu pula, untuk kawal budak tak boleh ada semaya sama tu satu perkara sukar dia. Oleh sebab itu dimaafkan budak tak ada ambil semaya pun, pergi Quran ke, bawa Quran, gitulah dia kata dah. Begitu juga dah ada perbincangan tentang budak-budak sekolah tahfiz ni. Budak tu apa yang hit ni. Jadi budak perempuan yang hit ni kalau ngapal Quran, kalau ikut hit dia tak boleh ngapa-ngapa lah, tak boleh baca Quran ke apa dah. Jadi perkara biasa dia sekolah tempat pusat-pusat tahfiz ni, tempat perempuan ni, dia baca Quran juga wala hit dah. Tak perlu niat zikir bukan dia ngapal Quran. Dah memang dia ngapal Quran dah. Jadi biarlah dia, kerana dia benda tu cumanya ada perbincangan, setengah sebut setengah tak sebut, iaitu maulidnya ambil asma'i jugalah. Ada mazhab lain untuk mengeringankan hadas dia, meringankan hadas boleh baca Quran dah. Dah ada dalam mazhab kalau dia Mesir ke apa, dia kata suruh ambil asma'i dah. Lepas tu bacalah Quran dah, tak apa bagi dia lah. Mazhab dia. Okey, habis itu. Dan demikian lagi wajib menegah dia daripadanya jika ada ia belum memayis. Supaya terpelihara mushaf Quran itu daripada mencarikannya akan dia. Tak boleh cari lah. Masalah, barang siapa yakin ia akan sudah bersuci daripada hadas, kemudian maka syak atau zon ia pada datang hadas, hendaklah ia mengamalkan yang diyakinkannya iaitu suci daripada hadas. Dan demikian lagi barang siapa yakin ia akan sudah berhadas, kemudian maka syak atau zon ia akan bersuci daripadanya, hendaklah ia mengambilkan yang diyakinkannya iaitu berhadas. Kerana yakin itu tiada diangkatkan akan dia dengan syak atau zon. Kerana sabda Nabi SAW, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fashkala 'alaihi akhraja minhu syai'an am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan." Rawahu Muslim.
Yakni apabila mendapat seseorang daripada kamu dalam perutnya akan sesuatu, maka samar ia atasnya adakah telah keluar daripadanya sesuatu atau tiada, maka janganlah keluar ia daripada masjid hingga didengarinya akan suara yang keluar atau didapatnya akan angin bau lah. Telah meriwayatkan akan dia Muslim. Maka diketahui daripada demikian itu bahawasanya syak dan zon di sini dan pada kebanyakan bab ilmu fiqh bersamaan keduanya pada hukumnya. Maka tiada diamalkan dengan zon akan umpama wuduk, kemudian daripada yakin akan hadasnya. Okey, itu dia. Okey, barang siapa yakin bahawa ia sudah bersuci dah, yang ambil yakin dia, yang ambil semayang dah. Sesudah itu timbullah keraguan atau dugaan bahawa ia berhadas. Aku ketuk ke tak? Ambil yakin saatnya ambil semayang, cuma tak tahu. Rasa apa? Ketuk kodok ni. Ketuk kodok dah. Tidak diperlukan sebagaimana yang diterangkan di atas. Jadi tak perlu cara hak ketuk tu dah. Hanya hendaklah ia melaksanakan yang diyakininya ialah suci dari hadas. Tadi dia ambil semayang, dia yakinlah ambil semayang tu akan hadas dah. Cuma dia waswah dia ketuk atau tidak. Jadi dia tak secara hak ketuk tu pasal benda tu waswah. Syaitan iblis ke ataupun keraguan tu kita tak boleh cara. Kalau ikut agak dia jadi kuat-kuat waswah dah. Demikianlah juga barang siapa yang yakin bahawa ia sudah berhadas. Sesudah itu timbul keraguan atau menduga bahawa ia suci dari hadas. Hendaklah ia mengambil yang diyakini ia berhadas. Dia ni yakin dah ketuk. Pong bunyi dah dengar. Dia tahu dia ketuk dah. Cuma dia tak ingat aku ambil semayang kedok sana ni dah. Jadi waswahnya, ragu-ragunya ambil semayang dah. Jadi yakin dia ni ketuk. Dia yakin dah, dia ingat ketuk. Dia ambil semayang dia waswah dia tak ingat dah. Jadi dia kena ambil hak ketuk sajalah. Pasal dia kena kira hak yakin. Yakin ni hak asal dia. Asal dia ialah dia ketuk dia batal semayang dah atau juga tandas dah. Jadi kena ambil gitu kaedah dia dah. Kerana yakin tidak terhapus dengan keraguan ataupun dugaan dah. Zon ni. Kerana Nabi SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alayhi akhraja minhu syai'an am la fala yakhrujna min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Yakhrujna. Artinya apabila salah seorang daripada kamu ni mendapat di dalam perutnya sesuatu, berasa dari perutnya ada sesuatu, maka samar baginya apakah keluar daripadanya sesuatu atau tidak dah. Ketuk ke apa tubik ke tidak. Maka janganlah ia keluar dari masjid hingga didengarinya akan suara yang keluar. Suara ketuk tu biar bunyi pong kongkan dah. Atau didapatinya akan baunya dah. Kalau bau ni rihan, yajidu rihan, baunya, baulah dia berarti semayang bau ikan yakin lah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ketahuilah dari apa yang demikian itu bahawa ragu, syak dan dugaan zon di sini dan dalam ilmu fiqh hukum kedua istilah ini sama saja dah. Syak dengan zon ni dia samalah dia kiranya. Dia syak dengan zon maksudnya dia ragu-ragu lagi, dia tidak betul-betul yakin. Dalam ilmu fiqh ni sama. Maka tidak dilaksanakan menurut zon dalam wuduk sesudah duga dahulunya berhadas. Begitu sebaliknya nah. Lepas tu bermula mengangkatkan yakin akan umpama wuduk dengan umpama tidur dan mengangkatkan yakin akan hadas dengan air yang dizankan sucinya, tiada menafikan kedua masalah itu akan kaedah yang tersebut itu kerana bahawasanya keduanya itu setengah daripada segala masalah yang dijadikan zon. 70% zonnya padanya seperti yakin. Masalah jikalau yakin seorang akan bersuci dan akan hadas dan tiada diketahuinya akan yang terdahulu daripada kedua-duanya, tapi diketahuinya akan halnya yang dahulu daripada keduanya, maka hendaklah ia mengambil dengan barang yang dahulu daripada keduanya. Bermula misalnya demikian, sebahawasanya yakin ia akan suatu sudah mengambil wuduk dan berhadas kemudian daripada terbit matahari umpamanya, dan tiada diketahuinya akan yang terdahulu daripada keduanya, adakah terdahulu hadas daripada wuduk atau terdahulu wuduk daripada hadas, maka hendaklah disurahkan ia mengingatkan halnya yang dahulu daripada keduanya. Kena ingat dulu. Maka jika ada ia dahulu daripada kedua itu berhadas, nescaya adalah ia sekarang
Ini dalam wuduk. Kerana yakin ia akan wuduk dan syak ia pada terkemudian hadas daripadanya, maka yang asal itu di ketiadaan terkemudian hadas daripadanya. Dan jika ada ia terdahulu daripada keduanya dalam wuduk, madahal adalah ia telah beradat membaharui wuduk, nescaya adalah ia sekarang ini dalam hadas, kerana diyakinkannya bahawa hadasnya itu menghilangkan akan salah satu daripada wuduk, daripada dua wuduknya, serta syak pada terkemudian wuduknya yang kedua daripada hadas, maka yang asal itu ketiadaan terkemudian ia daripadanya, dan keadaannya beradat membaharui wuduk itu jadi qarinah yang mengkuatkan akan asal. Kita baca perkara dulu lah. Dan jika tiada beradat ia membaharui wuduk, tabiat dia perbaharui wuduknya, saya adalah ia sekarang ini dalam wuduk jua, kerana yang zahir bahawa terkemudian wuduknya yang kedua daripada hadas, dan jikalau diketahuinya dahulu daripada keduanya akan wuduk dan hadas, dan tiada diketahuinya akan yang terdahulu daripada keduanya, hendaklah ditilik bagi barang yang dahulu daripada keduanya. Hingga demikianlah kemudian maka diambilnya dengan dot daripada yang kasal, dan dengan misal pada yang genap, kemudian daripada membilangkan keadaannya beradah membaharui wuduk dan tiadanya, dan jika tiada diketahuinya akan barang yang dahulu daripada keduanya, saya lazimlah akan dia mengambil wuduk dengan tiap-tiap hal. Jika beradat ia membaharui wuduk, dan jika tiada beradat ia membaharui wuduk, nescaya adalah ia dalam wuduk dengan tiap-tiap hal. Itu dah tulis kitab Jawi dah. Kita pergi pada kitab bumi ni. Okay, bermula yang menghilang keyakinan dalam wuduk kerana tertidur. Jadi dia tidur ni dia tak yakin ada wuduk. Dan menghilangkan yakin dalam berhadas kerana duga air yang dipakai yang suci. Dalam kedua masalah ini tidak ditolak kaedah ini kerana keduanya sebahagian dari masalah ini di mana zon dugaan ditetapkan sebagai yakin. Jadi walaupun kita air itu, jadi gini dia. Yakinnya, menghilangkan yakinnya wuduk lah. Tidur tu, kerana tertidur, menghilangkan yakinnya. Dan menghilangkan yakin dalam hadas kerana duga air yang dipakainya suci. Jadi zon ya, air dia suci. Jadi hilang lah dengan ambil semaya tu. Tak apa dah dia ambil semaya dengan zon suci dah. Tak mesti yakin 100% dah. You kena boleh pakai lah keadaan ni dah. Tu tengok contoh lah. Kalau seorang yakin bahawa ia dalam keadaan suci dan yakin pula ia berhadas, dua-dua yakin. Namun tidak diketahuinya yang manakah yang terdahulu, tetapi ia mengetahui keadaan dirinya sebelum kedua ini. Maka hendaklah ia mengambil lawannya yang terjadi sebelum terjadi kedua hal itu dah. Umpamanya ia yakin sudah mengambil wuduk dan berhadas sebelum terbit matahari, umpamanya sebelum subuh. So subuh ni dia tahu di masa tu dia ketuk ke berok ke kecing, dan dia tahu dekat masa tu juga dia ambil semaya dah. Tapi tidak diketahuinya yang mana yang terdahulu, apakah hadas terdahulu ataupun wuduk terdahulu, atau wuduk terdahulu daripada hadas. Tak tahu mana soalan. Maka diperintahkan ia agar mengingat-ingat kembali keadaan dirinya sebelum terjadi kedua hal itu. Jadi kena ingat dah. Dia cuba ingat-ingat, mana dulu? Aku berok kecing dulu, kami semaya dulu dah. Maka kalau kedua dahulunya ia berhadas, maka berarti ia dalam keadaan berwuduk lah. Dah. Kerana yakin akan wuduknya dan ragu hadas terjadi sudah wuduk. Maka yang asal itu tidak berhadas sesudah wuduk dah. Asalnya kalau dia ni, gitu dia kata dah. Cuba ingat-ingat dah. Dan jika dahulunya ia yakin dalam keadaan berwuduk, padahal ia orang yang gemar memperbaharui wuduk dah. Dia ni tabiat ni perbaharui wuduk dah. Maka ia dianggap berhadas kerana diyakini bahawa hadasnya itu menghilangkan salah satu dari wuduknya, dan ragu bahawa wuduk terjadi sudah hadas. Maka yang asal tidak terjadi hadas sesudah berwuduk, dan kegemaran selalu memperbaharui wuduk dijadikan bukti yang menguatkan asal tadi. Dan jika kebiasaannya jarang atau tidak pernah memperbaharui wuduknya, maka ia dalam keadaan berwuduk kerana yang nyata zahir. Jadi maka ia dalam keadaan wuduk kerana yang nyata zahir bahawa wuduknya yang kedua sudah berhadas. Dan jika diketahuinya sebelum wuduk dan hadas, dan tidak diketahuinya mana yang terdahulu dari keduanya, hendaklah dilihat mana yang dahulu dan mana yang kemudian, maka diambil lawannya yang ganjil, dan yang genap dianggap sesudahnya dari keadaannya yang selalu memperbaharui wuduk dan tidak memperbaharui wuduk. Dan jika diketahuinya yang terdahulu dan keduanya, tentu ia mengambil wuduk pada setiap keadaan jika kebiasaan yang memperbaharui wuduk. Dan jika menjadi kebiasaan memperbaharui wuduk, tentu ia dalam keadaan berwuduk pada setiap keadaan.
Belik punya belik ceritanya. Ceritanya mana yang lebih yakin dan jadi kebiasaan dia. Kalau dia ni, memang tabiat dia ni, kalau betul ambil semaya, dah. Tak akan biar kecing begok tak ambil semaya. Tiba-tiba was-was tu, dia kena panggil asal lah. Hak kebiasaan dia, memang dia pengen tabiat dia ambil semaya. Lepas kecing begok, memang dia ambil semaya tadi dah. Jadi, dia kena ambil tu. Tabiat yang biasa dia buat dah. Jangan dia ikut was-was tu dah. Kalau ikut was-was agak, dia berasa mungkin juga. Dia akan timbul semakin banyaklah was-was yang berjakit dengan dia. Jadi masalah dia beribadah lepas ni dah. Okay, lepas tu kita nak pergi pula dalam bab mandi wajib. Babul ghusl. Bab mandi wajib dah. Ini pada menyatakan ghusl, artinya mandi. Bermula makna ghusl ni. Ghusl ni, mandi ni. Pada lughah iaitu sailanul ma'i 'ala al-syai'. Sailanul ma' 'ala al-syai'. Artinya mengalirkan air atas sesuatu. Dan menurut syarak iaitu sailanul ma' 'ala jami'il badan bin niyah. Artinya mengalirkan air atas sekalian badan dengan niat. Ada lain daripada mandi mayat. Asalnya mandi ni bukan mandi mayat lah. Usulnya. Okey, bermula yang terlebih fasahah. Lebih ikut bahasa Arab yang asalnya fasahah ni. Lebih fasahah, lebih tepat lah, lebih fasih bahasa Arab. Lagi masyhur pada lafaz ghusl, iaitu dengan baris di atas. Ain, ghain, jadi ghuslun, bukan ghuslun, ghuslun. Dan baris di depan. Ialah yang telah berlaku atas lidah kebanyakan fuqaha. Tapi orang fuqaha tak pakai ni ghuslun ni panggil ghuslun, bukan ghuslun ni. Tapi dari segi bahasa Arab yang lebih fasih ni ghuslun, bukan ghuslun dah. Ni kaedah bahasa Arab lah. Dan dikata pula ghuslun tu, ghuslun yang baris ghuslun dari baris depan bagi air akan mandi dengan dia dah. Ikut bahasanya dah. Jadi kalau ghuslun tu benar, ghuslun tu bahasa yang lebih tepat no, ghuslun tu air yang digunakan untuk mandi dengan dia dah. Bukan perbuatan mandi. Ghuslun tu air dia. Air yang digunakan, air akan mandi dengan dia dah. Air yang guna buat mandi dah. Dan kalau dibaca dengan, kalau dia kata ghuslun dibaca dengan baris baris bawah ni. Ghuslun. Dah. Kalau dikata ghuslun dengan baris di bawah bagi barang yang akan mandi. Dengan dia seperti sadrun ni. Sadrun dan kaum berdarah dan barang sebagainya dah. Jadi ghuslun ni macam alat mandi dah. Alat mandi ni alat, okey. Kalau kita baca kat bawah ni, bagi bawah biasanya alat dah. Dari segi bahasa Arab ni maksudnya alat-alat buat mandi lah. Daun berdarah ke kayu berdarah ke gitulah. Dan itu dari segi bahasa Arab lah. Okey, syahadah dah. Tiada wajib mandi itu dengan segera. Ada juga jikalau derhaka ia, bukan derhaka dosa ni maksudnya dia junub lah dah. Dengan sebabnya, maksudnya dengan jadi kotor lah, bukan derhaka dosa ni, derhaka yang maksud kotor lah, hadah-hadah ni. Sekalipun seperti orang yang junub dengan watu'i zina, maka tiada wajib atasnya menyegerakan mandi dia kerana putus derhakanya dengan putus watu'i dahulu daripada mandi bersalahan bagi orang yang berlumur padanya dengan najis. Derhaka ia dengan sebabnya, maka wajib atasnya segera menghilangkan dia kerana derhakanya itu, kotornya itulah. Kekal tiada putus ia melainkan menghilangkan dia. Tetapi terkadang wajib atasnya yang junub segera mandi dia jika takut ia akan luput waktu sembahyang atau ada ia dalam masjid. Ia ada dalamnya air padahal tiada dapat akan dia keluar daripadanya. Inilah dah. Kaedah asal ia tidak wajib mandi dengan segera. Tu kaedah asal dia. Kalau junub pun tidak wajib mandi segera. Wajib tu tak wajib segera. Sekalipun disebabkan derhaka. Bukan derhaka dosa. Maksudnya kotor lah ni. Seperti orang yang junub kerana berbuat zina dah. Disebab dosa pun sekalipun. Kalau dia junub kerana buat zina sekalipun. Dosa zina tu dosa zina. Tapi kewajipan untuk mandi wajib tu tidak segera juga. Tidak wajib atasnya mandi dengan segera. Kerana kedurhakaannya telah terputus dengan putusnya senggama sebelum mandi. Had dosa maksudnya berzina lah. Tak ada kaitan dengan mandi wajib dah. Berbeza bagi orang yang berlumuran dengan najis. Kerana najis ini ia menjadi durhaka, jadi kotor, kerana itu wajib baginya bersegera menghilangkan najis. Tapi ada khilaf lah, ada perbincangan lagi dah. Tapi ada juga pendapat kata wajib segera kalau najis dah. Najis ni tidak semestinya sebenarnya ada pendapat ulama tu lah.
Kerana kedurhakaan itu tetap kekal, tidak akan terputus terkecuali dengan hilang najis. Kotor-kotor tu tidak akan suci melainkan hilang najis dah. Kotor zahir ni dah. Tetapi terkadang wajib atas orang yang junub bersegera mandi jika ditakutkan habis waktu solat. Kalau dia lambat mandi dia wajib kat, takut tak ada semaya subuh semaya apa, kena segeralah. Tidak mestinya wajib. Puasa dia tidak kait dengan puasa ni kalau dia mandi wajib. Dalam keadaan junub pun tak ada mandi wajib masuk subuh pun, dia tidak batal puasa dia dah. Atau ia sedang berada dalam masjid, yang ditemui dalam masjid itu akan air, sedangkan ia sendiri tidak dapat keluar masjidnya. Jadi kalau ada air dalam masjid, boleh mandi dalam masjid, dia mandi selalulah, dia kena segera lah. Tapi kalau tak ada kat, ada perbincangan lah. Sebenarnya ada dalil dia. Sahabat-sahabat dulu, ramai dia panggil ahli sufah dah. Dia tidur di masjid. Kadang-kadang mereka berjunub, mereka tak ada air banyak, mereka ambil asmaya atau tayamum dulu dah. Mengeringankan hadas dan mereka berada di masjid lagi dah. Tapi jaga dia bincang mazhab kita walaupun ada dalil yang kuat juga dah. Tak apalah ni. Ke dalam mandi ini, okey. Syahadan adalah bagi mandi itu berapa perkara yang mewajibkan dan berapa perkara akannya dan sunnahnya dah, dan makruhnya dan barang yang ta'aluk dengan dia. Jadi ada banyak hukum lah kait dengan mandi ni dah. Dan malam mandi ini ada berapa perkara yang diwajibkan dan berapa perkara yang dianggap rukun, ada yang dianggap sunat, ada berapa perkara sunat, ada berapa perkara makruh, dan sesuatu yang ada hubungan dengannya dengan mandi wajib ni banyak lagi lah perbincangannya. Kita ni masuk ni sikit lagi dah. Fasal pada menyatakan sekali yang mewajibkan mandi dan barang yang ta'aluk dengan dia. Bermula yang mewajibkan mandi itu 5 perkara. Pertama, maut bagi orang Islam yang lain daripada syahid, maka wajib memandikan mayat Islam yang tiada syahid. Jadi kalau orang mati, orang Islam mati, dia wajib mandi dah. Kecuali orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid, dia tak wajib mandi dah. Adapun mayat kafir, orang kafir, maka tiada wajib memandikan dia, dan mayat orang Islam yang syahid haram memandikan dia. Orang kafir tak ada lagi tapi tak wajib. Tapi orang syahid haram memandikan mayat dia dah. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya dalam bab al-janaiz. Dalam bab janaiz kita bincang lepas ni. Orang mati syahid. Mati syahid sungguhlah mati syahid perih dah. Mati syahid hak kata mati syahid sakit perut kau, mati syahid beranak kau dah. Itu tak wajib mandi mayat lagi dah. Hak betul-betul perih fisabilillah ni, perih dengan lawan kafir baru dah mati dia tak haram mandi mayat lah. Okey, lepas tu adapun anak yang gugur daripada perut ibunya jika sampai ia 4 bulan. Ni jumhur ulama lah 4 bulan dan tiada zahir padanya tanda hayah, tak ada kehidupan, maka iaitu wajib memandikan dia kerana sadiq atas anak itu ta'rif maut, iaitu adamul hayah amma man sya'nahu al hayah. Artinya ketiadaan hidup daripada barang yang daripada keluar kelakuannya itu hidup. Dan yang kedua, habis itu segan. Jadi anak yang lahir kerana gugur dah. Jika usianya sudah mencapai usia 4 bulan dari perut tu, ni lebih 4 bulan dah budak ni dah. Lepas tu tubik dah. Dalam kandungan ibunya dan pada saat dilahirkan tidak kelihatan tanda hidupnya. Tubik tu mati dah. Maka wajib memandikannya juga kerana terbukti bayi itu mati seperti dikatakan orang tentang mati dah. Adamul hayati min sya'nil hayah. Yang mati itu ialah tidak hidup bagi keadaan yang dahulu hidup. Jadi kaedah yang biasa dipakai ulama dulu 4 bulan lah. Tapi ada perbincangan lah ni nak. Ulama kontemporari ni, doktor-doktor ni ada bincang. Dia kata lebih awal lagi pun dikira hidup juga dah. Tak apalah, hatta istihad lah. Jadi kata kurang 4 bulan atau sebulan lebih kau, ikutlah. Tapi kaedah biasa kita boleh pakai 4 bulan dah. 4 bulan dalam kandungnya tiba-tiba keluar atau mati gugur, maka dikira kena mandi wajib lah dah. Yang kedua ni wajib mandi yang apa? Dan yang kedua iaitu haid. Jadi mandi haid ni wajib mandi lah. Yang ketiganya naik nifas dengan ijma'. Dah. Jadi ijma'. Kalau nifas, tiga apa nifas ni?
Tetapi tiada mewajibkan haid dan nifas itu akan mandi melainkan serta putus keduanya. Maksudnya sudah bercuci daripada haid, nifas dan darah habislah, baru wajib mandi dia. Dah mendaki umpamanya sembahyang, sebab masuk waktunya dah. Jadi kalau cuci haid tiba-tiba tak masuk waktu sembahyang dia, antara subuh dengan zuhur dah, berhenti darah masa tu dia tak wajib sembahyang lalu, tak wajib mandi lalu. Wajib mandi ni ketika nak sembahyang dah. Maka yang mewajibkan di sini murakab. Dah. Jadi wajib di sininya iaitu bergantung pada waktu sembahyang ni. Dan demikian lagi pada wiladah. Dah wiladah ni dan jenabah yang lagi akan datang dah. Wiladah ni beranak dah. Tak tahu darah setaman apa, beranak tu wajib mandi dah. Jadi sekat tu kali nak bincang wiladah ni panjang pun masuk di sana dah. Jadi sekat tu lah perbincangan kita tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi, baru 3 perkara dah. Pertamanya mati, yang kedua keluar darah haid, tiganya nifas. Gitulah. Wiladah ni ada bincang sikit, cuma ada lagi perbincangan panjang dia. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.